Apa guna duduk diam saja? Jalan, dia buat satu kumpulan baru, buka kelas baru, cawangan baru di tengah jalan Madinah, kumpul di situ. Setiap orang datang, Nabi suruh balik, semua kumpul di situ. Bermakna hebat tak hebat dakwah Nabi? Hebat. Ada satu cawangan baru yang ditubuhkan di tengah jalan Madinah, yang menyebabkan Quraisy bertakut. Dia baca ni bahaya. Baiklah, kita tak suruh dia hantar balik ke Madinah, lebih baik daripada dia buka satu lagi apa ni, fi'ah yang kuat di tengah jalan. Barulah sahabat-sahabat. Apa yang terjadi di sini kita nampak dalam marhalah Makkiyah, marhalah yang begitu susah hari ini. Nak nampaknya cerita bahawa kita jangan selesa dengan kata-kata orang Melayu, orang Islam tidak boleh digugat tak penalannya, tapi hatinya telah terluka. Orang yang bercita-cita nak keluar dari Islam, dia sudah bukan Islam. Kalau kita pelihara dia, buat liability, buat memberatkan kita, dia buat menyusah. Dia susah, masih lagi orang Islam. Kalau dia mati, kita kena bawa ke sini, orang Islam juga dia susah. Itu di antara perkara. Maka apabila sahabat Nabi kita ditekan di marhalah Makkiyah, sahabat datang beritahu kepada Nabi SAW, di antaranya Khabbab bin Arad. Mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, penggak sangat dah kita ya Rasulullah, kena tekan, kena bina, kena itu, kena ini. Ala tad'u lana, boleh ke tidak Nabi berdoa pada kami? Ala tastansir lana, boleh ke tidak Nabi minta pertolongan yang Allah bantu kami? Apa Nabi kita jawab? Sallallahu alaihi. Nabi kata apa? La yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Tengok tuan-tuan, pasak dalam hati kita, Islam ini ditindak oleh siapa? Hari ini kalau kita bercakap tentang pelaksanaan syariat Islam dalam mana-mana negara, apa yang duduk dalam mata kepala kita, tuan-tuan? Semuanya nampak orang putih akan tekan. Tak boleh buat human right akan mari. Berapa right lagi ada? Semua right bagi hukum. Tak boleh buat sebab sekatan sana UN, NATO, mari apa ni, United, berapa benda atas dunia ni semua mari akan tekan kita. Anak-anak Melayu sendiri yang kepalanya sengit pun akan lawan kita juga. Kita terasa seolah-olah agama ini tidak ada pembela, tidak ada tuannya, tidak ada Allah yang mengawal. Maka kita kata sedemikian, kita kena balik. Karena itulah anak kata, marhalah di zaman kita hari ini masih ada duduk di marhalah Makkiyah, mentadbirkan akidah umat ini menjadi tanggungjawab yang besar. Nabi bila sahabat-sahabat datang minta ala terserah, ya Rasulullah, minta bantuan lagi Allah. Letih dah kita, hari-hari kena sepak Abu Lahab, kena tampar dia Abu Lahab, kena mati ke abu-abu ni. Nabi kata apa? Wallahi la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Urusan agama ini akan sampai ke mana saja atas dunia ni, di mana ada siang, di mana ada malam, agama ini akan sampai. Ini janji Nabi di saat mana? Di saat umat Islam tengah ditekan, tengah dicepak terajang oleh buku kafir. Nabi kata agama ini menjaga bimbang akan sampai ke hujung dunia. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi aziz. Tidak akan mana-mana rumah daripada madar, daripada kayu, daripada batu, daripada apa saja, Allah Ta'ala akan masukkan agama ini ke dalam rumahnya bi'izzi aziz, dengan kemuliaan orang yang mulia, atau bizulli zalilin, ataupun dengan kehinaan orang yang mulia. Izzan yu'izzullahu bihil Islam, kemuliaan Allah Ta'ala akan beri kemuliaan dengan Islam. Wa zullan yuzillullahu bihil kufra, kehinaan Allah Ta'ala akan hinakan orang-orang kafir. Bila dengar cerita ini, Nabi SAW beritahu kepada sahabat, wahai para sahabat, orang-orang dulu daripada kamu, umat-umat dulu, dibawa gergaji di atas kepala dia, gaji kepala terbelah dua, mereka tidak meninggalkan agama ini. Itulah kata Nabi SAW, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tetapi kamu iaitulah orang-orang yang tasta'jilun, orang yang bobot, nak cepat. Bila buat satu benda, dia nak dapat selalu. Buat benda-benda dapat selalu. Macam kita pergi, bila lagi zaman kita hari ini, zaman orang panggil zaman segera apa nak? Semua nak segera. Zaman mi segera lah, 2 minit mi habis. Apa buat segera? Maka kerana itu muslimin dan muslimat,
kita sebagai seorang Muslim yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mesti yakin dan percaya bahawa kekuatan kita, keizah kita, kemuliaan kita duduk di mana? Duduk di mana kita berpegang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramai orang Islam, ramai. Orang yang nak pergi ke Mekah saja, ni mesti orang pergi haji. Saya tak tahu di sini ada tidak tuan-tuan yang berdaftar nak pergi haji. Mengikut maklumat yang saya terima daripada orang yang baru daftar, dia kata orang yang daftar tahun ni nak pergi haji, dia akan dapat pergi pada tahun 2035. Ada yang pergi daftar 2035 baru boleh pergi haji. Makcik ni dah separuh umur, dia tengok dengan kad kenalan dia tengok dengan tarikh nak pergi haji. Dia kata aku ni 4 kali pergi di arwah. Dia umur yang ada tu mati lama dah. Jadi sambil itu saya berseru kepada muslimin dan muslimat yang sudah ada kemampuan, tak apalah tak ambil duit kedai beli SPP pun. Ini tuan-tuan ada banyak kan, malah dengan bajet kedai SPP boleh pergi haji kan. Semangat orang kita juga. Dia nak pergi sungguh, ambil duit RM1,300 yang sudah ada tuan-tuan pun account dalam tabung haji itu, pergi daftar, saya nak pergi haji, bagi IC. Tahu bila? Kata maklumat jawab tabung haji mengatakan lebih kurang rata dengan kuota tambahan yang diberi oleh Arab Saudi hari ini, kita akan satu orang yang daftar tahun ini, dia akan dapat pergi sekitar 8 ataupun 10 tahun. Jadi orang yang daftar tahun ini, jangkaan dia 10 tahun ya. Jadi orang muda-muda, sahabat Islam ini, pemuda-muda ini pergi daftar sekarang. Bawa RM1,300, bawa kad kenalan, pergi jawab tabung haji, saya nak daftar nak pergi. Jangkaan kita sedang boleh. Sekarang ni umur 25, umur 35 boleh pergi. Allahu Akbar. Orang baru 50, entah umur 60 boleh pergi. Siap dengan tongkat-tongkatnya dengan apa. Oh jadi, apa yang saya nak kata tentang ini? Ini menunjukkan bahawa ramainya bilangan emas. Ramai tak ramai? Kalau kita tengok dengan bilangan yang ramai yang ini, Israel boleh hidup kata dunia. Israel bersama dengan dunia. Berapa kilometer negeri Israel yang ada? Pada kita pergi masuk itu, kita payah bawa senjata, pergi lanyuk itu mati habis dapat. Tapi apa nak jadi? Dengan bilangan berapa juta bilangan umat Islam ini, teringatlah kita seperti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Dabba alaikum da'watun." Orang umat ini akan dilanyap oleh umat-umat yang lain kal akalati ala tas'abiha, seperti orang yang sedang makan boleh lanyap apa ada depannya. Hidangan yang di tempat kita boleh ambil semua. Boleh ambil tak semua. Ikan goreng boleh, ikan hawa boleh, yang lanyap sungguh-sungguh dalam makanan ni. Kalau makan pudu dengan tempoyak durian, memang lanyap sungguh. Ikan bakar, ikan hawa apa, lanyap. Sahabat-sahabat kejut, ya Rasulullah, amin qillatu nahnu yawma izin, apakah kerana kami sedikit pada waktu itu? Nabi kata la, bal antum kathir. Nabi kata tidak, bukan sedikit. Walakinnakum ghusa'un ka'usa'is sayl, tetapi kamu seperti buih di lautan. Buih banyak, tapi tak ada. Macam kita tu main teh tarik, buih banyak, setengah belah. Sekali sedup habis kan, tinggal setengah belah, buih hilang. Kita ramai, tetapi kualiti umat, orang yang betul-betul berpegang dengan akidah Islam, yang kita tak tanam, tidak pasang dalam diri kita. Tuan-tuan kena tengok, Nabi SAW mengajar akidah umat ini bermula daripada kecil. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, seorang kanak-kanak, dia selalu pergi rumah Nabi. Dia sepupu Nabi, isteri Nabi Maimunah, mak saudara dia boleh pergi tidur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak peristiwa Ibnu Abbas menceritakan, dia duduk satu hari tengok dia. Tuan-tuan tengok rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahligai dia, banglo dia bersama dengan rumah pemimpin negara. Sahabat Putrajaya ke bersama. Ibnu Abbas kata, satu malam aku tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu bantal yang panjang ini kami kongsi 3 orang. Mak saudara dia Rasulullah, Ibnu Abbas tidur di.
Tak ada batalan itu ya kan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada Ibn Abbas. Dia selalu naik. Ibn Abbas suka naik kuda dengan Nabi jalan. Nabi kata, ya Allah, hei anak, ihfazillah tajidhu tujah. Kamu jaga hak Allah, Allah Ta'ala jaga hak. Tajidhu tujah, kamu akan rasa Allah Ta'ala berada di mana. Ihfazillah yahfaz. Menjaga hak Allah, Allah Ta'ala jaga hak. Yang jadi masalah kita ini, kita nak suruh Allah jaga hak kita, kita jaga hak Allah. Kalau waktu hak kita kan, marah kan. Setengah orang ni dia marah ni. Dia kata ada seorang yang kuat. Bila kita ziarah dia kata, Ustaz, kenapa Allah Ta'ala buat dengan saya macam ni? Kata juga orang tua. Kata saya pun tak tahu. Buat saya tak ada fail tentang tindakan yang Allah Ta'ala buat pada hamba ni. Tapi kalau nak tahu, ada. Dia kata apa? Allah SWT bila dia uji hamba dia, la yabluwannakumullah, Allah Ta'ala uji hamba-hamba dia ni nak tengok mana orang yang sabar, mana orang yang dia ada dua kategori tu. Kita tak jangan untuk masalah. Masalah yang pertama, orang yang baik macam kita, insya-Allah lah kita ni orang baik. Orang yang baik bila kena bala, jangan marah dengan Tuhan. Kenapa? Saya kata, kenapa aku ni baik? Salah tak benar. Orang kawan saya sebelah rumah tak aja pergi masjid. Kalau azan tu bukan pun panggilan untuk dia, untuk orang lain. Dia tak pernah pergi masjid, tapi sihat dia. Lalu dia buat parti kat rumah, makan besar-besaran. Tak ada gaul, tak ada segi manis, tak ada rumah dantu, tak ada. Makan betul-betul hebat. Orang yang saleh, orang yang baik, bila kena bala, itu menunjukkan bahawa darjah Allah Ta'ala target untuk dia tak sampai. Tahap tak sampai. Allah Ta'ala kata, nak bagi aku, nak bagi orang ni syurga peringkat yang tinggi. Setakat amalan yang kita buat ni, solat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, tak cukup. Di saat itu Allah Ta'ala beri bala ujian, supaya dengan bala ini dia lonjak naik, dia punya gerak naik mendarat. Bukan naik ini dah, naik terus. Kalau tuan-tuan baca dalam saat yang paling kawal dalam hidup, kita baca peristiwa saat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di saat sakaratul maut menghadapinya dengan cukup kuat. Saya ingat Aisyah cerita Nabi kita ada air seperti itu. Bila dia pengsan, sedar Nabi kita ambil air masuk. Dan Nabi kita berdoa, Allahumma qawwin alaina sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kepada kami sakaratul maut. Dalam keadaan itu Aisyah kata, aku tengok Nabi, orang yang sangat-sangat menghadapi sakaratul maut, sangat Aisyah. Kemudian aku tengok orang lain mati senang. Apakah kita nak kata Rasulullah bermasalah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku tidak cemburu lagi tengok orang lain mati senang setelah aku tengok Rasulullah menghadapi saat sakaratul maut. Kenapa? Allah Ta'ala nak angkat darjah dia yang tidak sampai orang lain pada tahap. Tak sampai. Jadi orang mukmin yang kena bala, Allah Ta'ala nak angkat darjah kita setinggi yang dia nak beri, tapi amalan yang kita buat tak sampai. Tapi bila orang lain kena bala, Allah Ta'ala nak suruh dia sedar bahawa mu ni, dunia ni bukan kamu. Dunia ini hak Allah, kamu hanya menjadi penjaga. Orang yang dipinjam ke hidup atas dunia, maka kamu sedar, kamu kembalilah kepada dia. Kalau dia sedar, kalau dia tak sedar juga, ambil masa peluangnya yang diberi, sudah notis yang dihantar, sudah ada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaqa ta'mal iman. Orang dapat merasai keimanan kepada Allah Ta'ala ini siapa dia? Man radiya billahi rabba, orang yang redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita kata tak kata? Kata pagi-pagi, kata petang, kata dalam zikir pagi petang kita.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata tak kata gitu? Kalau kata pun tidak, malah sangat. Kalau kata, laksana apa tidak? Pelaksanaan itu kita. Ini dia panggil aqidah. Jangan kepercayaan. Nabi kata zaqa ta'mal iman, akan dapat merasai kemanisan iman. Ini orang yang rela Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kita hari ini kalau bertemu di antara hak Allah dengan hak kita, dengan hak makhluk, siapa lebih dulu? Hak makhluk dulu ke hak Allah? Ramai juga orang tanya dia tu, Ustaz, saya ni kerja saya mesyuarat ya siapa mana? Tak ada ke mazhab-mazhab yang boleh jawab soalan? Tak ada soalan. Saya kata mesyuarat kat mana? Nah, kat sini juga, kat KL. Dia orang kalau rumah. Kalau dia mesyuarat di luar, kalau dia musafir pun dia tak ada masalah, nak jawab lah. Masalahnya saya mesyuarat ke sini, tapi jam sungguh dia tu mesyuarat panjang sangat. Saya kata, yang saya belajar dua saja yang disyariatkan jamak tu, jamak aktif, jamak akhir yang ada. Tapi kalau nak juga ada satu jamak lagi. Oh dia ayat ni saya nak kata takkan nak beritahu tempat ini je, kita pergi kat mana-mana. Dia kata Ustaz nak nasi Arab boleh, nasi Melayu boleh. Kita tahu kita main dia. Dia kata yang ketiga ni sebenarnya jamak yang ketiga tu, nama dia jamak jahil. Mana jamak jahil Ustaz? Kata jamak semua sekali. Tak ada mesyuarat dia jamak tak kira. Waktu musafir ke tak musafir ke apa benda ke, dia jamak pasal mesyuarat dia penting. Kerana mesyuarat itu hak makhluk. Jamak ni hak Allah. Jadi hak Allah mana kecil dengan hak makhluk. Hak Allah Ta'ala lebih. Jadi sekarang ni kalau orang bercakap tentang hak itu, hak apa ni, hak asasi manusia, hak itu, hak ini, kita sebagai Muslim mesti bercakap tentang di mana hak Allah. Bila kita berdepan dengan undang-undang yang ada, Inggris bila nak balik, saya tak nak bincang hari ini dijajah tak dijajah. Itu kita serah kepada ahli-ahli sejarah. Ahli sejarah pun khilaf kan. Ada kata jajah, ada kata tak jajah. Kalau tak jajah kenapa merdeka pula? Ini biar dia khilaf dan sama dia. Bagi kita ni lagu itulah dia. Yang kita nak kata, kalau kita tengok di antara bertempung di antara orang putih, undang-undang saya sebut orang putih istilah, walaupun dia orang hitam, dia orang putih. Bila bertempung di antara orang putih kata macam ni, dengan Quran kata, siapa lebih dulu? Kita tak tahu. Orang putih dulu ke Quran dulu? Mesti orang putih. Okay? Oh, undang-undang ni bagus. Undang-undang Islam ni bagus, cantik. Tapi bercanggah dengan pelbagai orang putih tulis mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan akta yang telah kami gubalkan di sini, maka undang-undang itu tepat. Aduh mana? Siapa lebih tinggi dalam masalah? Hak Allah Ta'ala di mana duduk? Siapa yang nak membela hak Allah Ta'ala kalau tidak orang-orang Islam? Hari ini baru timbul isu pula Allah tak sesuai, tak sesuai. Betul lah tak sesuai. Kalau orang tak reti. Kenapa orang tak reti? Sebab kita tak ajar. Ajar tuan-tuan. Memanglah kita terima undang-undang ini, agama Islam ini bertadarus, boleh dibuat cara pemerintah. Tak apa saya terima. Tapi dia ada tanya. Undang-undang yang pertama yang kita nak perkenalkan, iaitulah undang-undang pengharaman Arab kepada orang ini. Apa dia minum Arab akan disebab 40 sebab depan orang kecil, khalayak ramai di dataran merdeka. Undang-undang ini akan digubalkan pada tahun 2015. Tahun ini berapa? 2011. 4 tahun lagi. Hari-hari Sakabah buka je TV, keluar selalu undang-undang pencegahan Arab, kerana Arab ni ibu segala maksiat, dia memabukkan, dia itu, dia ini. Kita beli Sakabah muka depan, Arab haram kerana dia memabukkan. Penceramah mari masjid pun beritahu dia banyak-banyak ke dia. Mana masjid nak pergi boleh, cerita semua tentang keburukan Arab. Saya ingat tak sampai 2015. 2012 rakyat akan berlarut menuntut supaya undang-undang Islam dilaksanakan. Setelah dia faham
Masalahnya bila kita cakap tentang undang-undang Islam, boleh soal khabar ni cerita. Pergi tanya buat-buat. Saya tengok dalam khabar, saya kata apa? Inna lillah. Sudah tak kata inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Sama kata siapa mati? Saya kata agama mati. Bila tanya buat-buat. Apa kena mengena mau pergi tanya? Undang-undang syariat, pelaksanaan syariat, pergi tanya orang berjalan. Apa pandangan awak? Kerajaan nak mengharamkan rasuah, nak mengharamkan judi, mengharamkan arak, wajib tutup aurat. Oh ini menyekat kebebasan beragama. Mau pergi tanya apa? Nak suruh masyarakat tepi jalan jadi kafir. Dalam kitab Mustikah Hadis jelas mengatakan, mana-mana orang yang mempertikaikan undang-undang Islam, orang itu telah dikira bagi rusak agama. Tuan-tuan baca kitab Mustikah Hadis, ia ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, bukan Menteri Kelantan, Malaysia tanda, tulis di tangan. Dan kita ini mesti diwacanakan, dibaca di masjid-masjid, di surau-surau kita. Kalau kita itu belum dibaca di sini, jilid yang pertama, kena ada masuk dalam. Jadi Ustaz bagi mengajar kata baca kita mesti hadis. Jadi keluar oleh jawab dari itu. Tuan-tuan kena ingat, kenapalah kita buat fitnah pada orang? Tidak buat fitnah. Pergi tanya apa orang tak kerja di jalan. Apa pandangan awak? Tanya orang tak tutup aurat. Apa pandangan awak tentang kerajaan nak laksanakan undang-undang tutup aurat? Oh tak boleh pandangan. Memang ini malu. Pergi tanya. Pergi ke kedai Arab tanya. Apa pandangan awak kerajaan nak haramkan Arab? Oh jangan. Ini minuman yang cukup kuat. Lepas minum waktu 3 malam boleh jalan. Pergi tanya orang tak faham. Sama juga orang Islam pergi rujuk undang-undang jenayah, undang-undang zina, undang-undang seluar, undang-undang agama. Pergi tanya orang putih yang tidak Islam, yang menjadi makan minum dia, menjadi kerja buat di hari-hari. Bila pokok dia nak sokong? Ini jadi persoalan kita hari ini. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, innaha satati 'alan nasi sinun khadda'. Selagi akan datang kepada manusia ini tahun-tahun khadda', penipuan. Yusaddaqu bihal kadhibu, dipercaya orang-orang yang pendusta. Orang pendusta bila cakap, semua orang percaya. Oh hebat. Hebat. Kalau tak dalam Facebook pagi ni, beratus ribu orang like. Tak ada siapa kata like dia cerita Facebook. Wa yukazzabu as-sadiq, orang benar bila bercakap semua orang perli. Dia kata nak undur balik. Dia sendiri naik kereta, kenapa tak suruh naik unta? Kau marilah unta saya naik. Awak naik ikut seekor. Boleh tak macam tu? Ada kan Nabi SAW ketika mengajar doa naik kenderaan, Nabi ajar ke? Kita ajarlah hadis. Nabi ajar ini doa naik unta. Ada? Nabi kata doa ar-rukub, doa naik kenderaan. Tengok jauh future pandangan Nabi SAW, mukjizat Rasulullah. Dia ajar doa pun doa naik kenderaan. Asalkan dia kenderaan, kereta ke, jet ke, lori ke, bas ke, kereta api ke, semuanya subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tengok Rasulullah. Kita dah sempit otak kita bila Nabi kata apa? Wa yukazzabu as-sadiq, orang yang benar didusta. Bila orang cakap tentang Allah dan Rasul, dia kata buah ni, buah undur ke belakang. Buah nak naik unta balik. Nak naik unta ni. Perli dah tu orang mati. Perli tak? Tuan-tuan baca dalam satu makalah yang saya tulis, tengok dalam blog saya abuanasmadani.com, atau kalau tak boleh buka com, buka blogspot.com. Saya tulis golongan mempermainkan agama dulu dan sekarang. Ini sebab rasa buku cerita ini ada yang berlaku. Golongan-golongan ini, golongan disebutkan golongan munafikin yang mempermain-mainkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sekarang ini Rasulullah tidak ada, tapi undang-undang sunnah yang ditinggal oleh Nabi SAW ada tak ada? Ada. Wa yuktamanu bihal kha'in, diberi kepercayaan amanah orang-orang pengkhianat. Wa yufawwanu bihal amin, orang-orang yang amin, yang amanah dikhianati. Wa yantiqu bihal ruwaibidah, Nabi kata akan bercakap golongan ruwaibidah. Golongan ruwaibidah ni siapa? Qila wa mar ruwaibidah ya Rasulullah. Siapa dia ruwaibidah itu? Nabi kata as-safih yatakallamu fi amril 'amah, orang bodoh bercakap tentang perkara-perkara yang besar. Orang yang tak tahu agama bercakap tentang agama. Orang yang tidak tahu tentang undang-undang Islam bercakap tentang Islam. Maka timbullah kecelaruan di dalam di saat kamu ini. Inilah Nabi SAW
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan telah dinilai sebagai hasan oleh beberapa orang. Ini tanda-tanda hari kiamat akan bercakap ar-ruwaibidhi, orang-orang yang safi, orang-orang yang tidak paham tentang agama akan bercakap tentang agama. Usah. Oh, kalau kita buat undang-undang Islam, negara jadi huru hara, itu buat ada kedak lagi. Tak buat lagi. Kita kena buat lupa kita kata huru hara. Ini jadi masalah kita ini, banyak masalah. Bukan dalam ini sajalah. Dalam kehidupan kita ini pun masalah kita menjawab bagi pihak orang lain. Contohnya kita bertemu mesyuarat, kita panggil ustaz ni mari masjid kita. Tak boleh ustaz ni siapa mari masjid kita. Dia selalu keluar dengan TV ya. Kita kalau orang tanya pernah telefon dia, tak lagi. Tapi kamu jawab apa bagi pihak kita? Jadi masalah kita jawab bagi siapa lain. Tak pernah panggil pun lagi. Kalau panggil mari juga contoh lah. Sama juga punya apa-apa. Kalau kita buat macam ni, orang tak boleh, orang tak mari. Kita buat belum lagi. Kalau kita dah buat orang tak mari 2 kali, orang kita kata yang ketiga, kita tukar komen lain orang tak mari. Kita banyak menjawab bagi pihak orang lain. Sama juga dengan Islam yang ada hari ini. Islam kata di ulama Islam fi qafasil ittiham, Islam itu duduk di kandang orang salah lagi. Maka cara Islam pun dituduh sebagai teroris. Bercakap tentang Islam dituduh orang nak mundur ke belakang. Apa saja muslimin dan muslimat, kita kena ingatlah dalam perkara ini. Nasihat saya yang terakhir kepada semua muslimin yang bersama di sini dan yang ada di mana-mana, kita ingat Allah Taala sebut dalam Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyalahi apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepada mereka petunjuk Nabi, dia ikut jalan lain pada orang mukmin, maka kami biarkan dia dan kami akan bakar dia dengan neraka jahanam wa sa'at masira. Allahu akbar. Maka tuan-tuan, di saat ini, di saat kegawatan iman, apa yang perlu hari ini? Kita gilak balik iman. Bagaimana nak gilak balik? Banyakkan kuliah-kuliah kita, kuliah taqwiyatul iman, bagaimana memantapkan iman. Kita sangat dengar kuliah pelaksanaan kena buat. Yang pertama sekali, belajar tentang akidah Islam. Akidah, kefahaman kita tentang Allah, apa dia kita nak faham. Tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini kita baca nama Allah jadi lagu hari ini. Pagi-pagi itu dengar lagu Wallahul ladzi la ilaha illa sampai akhir. Tak cukup dengan lagu pula, kompang lagi, buat muzik lagi. Nama Allah di muzik. Apa akidah tu? Baca sifat-sifat Allah Taala pula jadi lagu. Penghayatan kita tentang Allah. Bila orang ini kenal Allah, alladzi la ilaha illahu, al-malik, al-qudus, as-salam. Ini tuan-tuan kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama yang dikenali kepribadian. Jangan beli buku tak tahu pasal. Yang mencerita tentang Asmaul Husna. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata, "Man ahsaha dakhala jannah." Siapa dia hitung, kira, faham nama-nama Allah Taala ini, dakhala jannah, orang yang akan masuk surga. Jadi kalau kita kata orang yang boleh hafal saja nama Asmaul Husna masuk surga, saya itu fikir-fikir, yang pertama masuk surga bukan kita ingat pun tidak. Istilah CD dengan kaset masuk keluar. Pak CD dia hafal terus, hafal tak apa. Nabi kata ahsaha di sini maksudnya tahu nama Allah, memahami isi kandungan dan kita takut. Hari ini kenapa tak masuk? Tidak terpaksa, rasa takut gerung kepada Allah Taala. Kenapa? Karena kita tidak mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Tak usah payah sifat mana Ustaz? Allah. Yang tuan belajar sifat 20 pun kuat dah tu kalau kami faham. Allah Taala bersifat dengan Sami', Penghulu Sami'. Allah Taala di Sami' mendengar. Kalau kita tahu Tuhan mendengar, boleh hati mengumpat orang. Yang jadi masalah kita suka tukar istilah. Aku bukan nak mengumpat ni, tapi nak bincang hal dia. Janganlah bincang orang yang orang tak setuju, itu nama dia apa? Mengumpat ada. Bila pergi ke bank, ni bukan riba ni pakcik, ini interest. Pakcik tersenyum. Kata, benda apa interest? Bunga, comel. Kalah riba wakil. Pejabat nak bagi duit,
makan rasuah, ini tip, ini kopi, ambil kita dah. Lagi habis, jangan lagi. Kalau nak cakap tentang kaedah Islam ini, balik pada tadi. Kita duduk atas masjid, siap-siap. Imam bagi tidak, kita apa? Kita mengumpat. Atau EJK masjid kita, selalu dia tak datang. Cepuk, tajuk, dia betul. Nak cakap apa? Nak mengumpat EJK masjid. Habis. Aku imam aja mengumpat. Hakikat kita bercakap hal mengumpat atau apa? Kenapa suka tajuk? Jadi banyak lagi lah benda-benda yang itu. Tahiyatul iman yang pertama sekali tuan-tuan kena pasal balik iman. Yang kedua, membincangkan perkara-perkara yang membatalkan iman. Kitab yang saya cadang yang paling mudah sekali tadi, yang ditulis oleh Mustika Hadis, jadi yang pertama itu perkara bab yang ketujuh, perkara yang membatalkan iman. Itu mesti digaul, mesti dilumat, mesti dihalusi apa benda yang boleh merusakkan iman. Dan karena itulah saya nak kata Sayyidina Umar yang sangat masyhur, la tanqudanna ural islami urwatan man nasha'a fil Islam wa lam ya'rif al jahiliyah. Sayyidina Umar kata akan terungkai simpulan agama Islam ini satu simpulan demi simpulan. Mereka yang hidup membesar dalam agama Islam, dia tidak kenal jahiliyah. Jadi kita kena kenal dulu apa itu jahiliyah, apa itu Islam. Ambil jalan tengah, hapuskan jahiliyah. Wa may yu'min billah abudullah wajtanibut taghut. Semua Allah, jauhkan diri pada taghut. Pada waktu itu insya-Allah iman kita akan bertambah dan kawalan kita terhadap perkara-perkara yang membatalkan iman ini akan bertambah. Kewajiban mempertahankan agama ini terletak di atas bau tuan-tuan. Bermula daripada tasbih dan aqidah, kuatkan ibadah kita kepada Allah dan aman Islam itu dalam kehidupan kita. Dengan tutur kata kita, dengan pakaian kita, dengan makan minum kita, dan segala perkara yang itu kita jangan letak darah kita halangan yang terlalu besar. Saya ni ustaz memang nak beramal Islam, tapi undang-undang Malaysia yang menyekat. Malu juga kita ngomong kata meja bertepuk, tutup meja. Sudah kata meja panas, sakit panas minta air kopi. Minta air kopi pun tak minta orang Malaysia, diminta orang luar negara mari apa nama? Nama ke malu pula. Orang TV kata nak sebut apa saja sebut, jangan sebut nama. Tadi saya sebut tentang waktu. Biasa saya buat bandingan kalau kat luar ni nak kata berapa lagi. Orang ramai yang pergi Mekah pergi kali haji mabrur. Tapi ramai juga pakcik-pakcik kita pergi Mekah kali haji mabrur. Nama ni tak disebut dalam TV jangan sini kena kata. Jadi tuan-tuan yang nak pergi Mekah jangan bawa mabrur. Pokok lah apa nama pun tak apa. Kita ini macam itulah kita ada. Ya insya-Allah taala mudah-mudahan sedikit tazkirah yang saya dah sampai ini, perbincangan kita pada malam ini akan memberi kesedaran kepada kita bersama dan menguatkan semangat kita untuk mempertahankan agama ini. Nabi kata ma balaghal lail wan nahar, selagi ada malam dan siang yang sampai ke negeri itu Islam akan sampai itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.